Salam sejahtera. Saya Nur Nabila Natasha binti Muhammad Noor bersama rakan-rakan kumpulan saya iaitu Nur Aisyah Irdina binti Izham. Nur Ana Nabila binti Kamaruddin. Izinkan saya, Nabila, untuk memulakan pembentangan kumpulan kami pada hari ini dengan memperkenalkan tugasan ini terlebih dahulu. Tugasan ini bertujuan untuk menganalisis sebuah artikel ilmiah yang diperoleh daripada sumber sahih. Analisis ini memberi tumpuan kepada 4 aspek utama, iaitu yang pertama, keutuhan wacana, kejelasan idea, struktur penulisan dan penggunaan rujukan. Ini artikel yang kami pilih, iaitu gejala sosial di kalangan mahasiswa universiti. Artikel yang kami analisis bertajuk penuh Gejala Sosial dalam Kalangan Remaja, satu kajian analisis kandungan di media sosial. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Gading UiT tahun 2021. Artikel ini bincangkan tentang isu makin memperkembangkan dalam masyarakat kita, iaitu peningkatan gejala sosial dalam kalangan remaja. Khususnya, perkara ini disebabkan oleh pengaruh media sosial yang tidak dikawal dengan baik. Penulis artikel ini telah menjalankan kajian analisis kandungan terhadap bahan-bahan yang terdapat di media sosial bagi mengenal pasti jenis-jenis gejala sosial yang sering berlaku, punca-puncanya dan juga kesannya terhadap masyarakat kita. Kajian ini sangatlah relevan dengan konteks semasa kerana media sosial kini menjadi medium utama interaksi terutamanya dalam kalangan generasi muda. Seterusnya, kajian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif melalui soal selidik terhadap pelajar universiti. Artikel ini juga menerangkan tentang bentuk gejala sosial dalam kalangan mahasiswa sebagai contoh ketagihan sosial, pergaulan bebas dan juga tekanan akademik. Kajian ini banyak menggunakan data daripada media sosial iaitu platform dalam talian. Objektif kajian dalam artikel ini adalah yang pertama, untuk mengenal pasti bentuk-bentuk gejala sosial yang paling kerap berlaku di media sosial. Yang kedua, untuk mengenal pasti faktor-faktor penyumbang kepada berlakunya gejala sosial tersebut, sama ada dari aspek keluarga, rakan sebaya, agama atau pengaruh media. Yang ketiga, artikel ini menilai sejauh manakah media sosial berperanan sebagai punca atau sebagai alat untuk membendung gejala sosial ini. Yang keempat pula, memberi cadangan bahawa langkah-langkah penambahbaikan supaya penggunaan media sosial ini dapat dimanfaatkan dengan lebih beretika. Kajian ini penting kerana ia memberi gambaran sebenar tentang corak tingkah laku remaja masa kini di alam maya. Selain membantu ibu bapa, guru, masyarakat dapat memahami kesan penggunaan media sosial ini terhadap nilai dan moral remaja. Selain itu, artikel ini juga memberi sumbangan dalam bidang pendidikan dan juga sosiologi dengan menekankan keperluan untuk mendidik generasi muda supaya celik media dan bertanggungjawab dalam berkomunikasi secara dalam talian. Okey, sekarang kita masuk ke keutuhan wacana. Pengertian keutuhan wacana adalah kesatuan makna dan struktur yang membuat sebuah teks dapat difahami sebagai satu kesatuan utuh, bukan sekadar kumpulan kalimat yang terpisah-pisah. Dengan kata lain, sebuah wacana dikatakan utuh jika keseluruhan bahagian kalimat, paragraf atau bahagian teks saling berhubung dan mendukung topik utama. Analisis keutuhan wacana pula. Yang pertama adalah dari segi struktur penulisan. Artikel ini disusun secara sistematik mengikut format akademik yang lengkap. Bahagian ekstrak diikuti oleh pengenalan objektif kajian,
metodologi, dapatan dan perbincangan dan kesimpulan. Susunan ini menunjukkan keutuhan struktur yang membantu pembaca memahami keseluruhan perjalanan kajian yang jelas. Yang kedua pula adalah aliran idea dan kesinambungan. Setiap perenggan disusun dengan satu fokus utama yang saling berkait antara satu sama lain. Misalnya, selepas membincangkan faktor dalaman seperti kelemahan didikan agama, penulis beralih kepada faktor luaran seperti pengaruh rakan sebaya dan penggunaan media sosial. Urutan isi ini menunjukkan kesinambungan yang baik dan membantu pembaca mengikuti perkembangan hujah yang lancar. Yang ketiga, penggunaan penanda wacana. Penggunaan penanda wacana yang dengan berkesan seperti selain itu, seterusnya, oleh itu dan demikian. Penanda-penanda ini berfungsi untuk menghubungkan ayat dan perenggan agar wacana menjadi lebih teratur dan kohesif. Pengulangan istilah seperti gejala sosial dan mahasiswa turut membantu mengelakkan fokus utama sepanjang artikel. Yang keempat adalah kesepaduan semantik dalam artikel ini juga dapat dilihat dengan jelas. Penulisan kekal konsisten dengan tema gejala sosial tanpa menyimpang daripada objektif kajian. Setiap isi yang dibincangkan mempunyai kaitan langsung dengan topik, menjadikan wacana lebih padu. Bahasa yang digunakan pula formal, objektif dan sesuai dengan konteks ilmiah. Yang kelima adalah dari segi kejelasan hujah, penulis menggunakan dapatan statistik dan jadual min bagi menyokong kenyataan yang digunakan. Data kuantitatif ini membantu memperkukuh hujah serta menjadikan penyampaian lebih berasaskan bukti. Namun begitu, penghubung antara dapatan dengan teori sedia ada agak lemah kerana pembincangan tidak banyak mengaitkan hasil kajian dengan teori sosial atau psikologi yang relevan. Yang keenam, kelemahan dapat dikenal pasti dari segi peralihan perenggan. Sebagai contoh, peralihan daripada penyataan masalah kepada faktor penyumbang agak mendadak kerana tiada ayat penghubung yang menjelaskan kaitan antara dua bahagian tersebut. Jika transisi ditambah dengan ayat penghubung yang sesuai, wacana artikel ini akan lebih lancar dan tersusun. Rumusan untuk keutuhan wacana pula pada bahagian kesimpulan agak ringkas. Penulis tidak menghubungkan semula dapatan dan objektif kajian secara menyeluruh. Kesimpulan yang menyeluruh akan memberikan gambaran yang jelas dan sumbangan kajian terhadap pemahaman isu gejala sosial. Wacana artikel ini mempunyai keutuhan yang baik dari segi struktur dan bahasa. Boleh dipertingkat dengan transisi yang lebih lancar serta pengukuhan teori dan analisis. Baiklah, kita beralih kepada yang kedua, iaitu kejelasan idea. Apakah itu kejelasan idea? Kejelasan idea merupakan keupayaan penulis untuk menyampaikan idea secara tersusun, logik dan mudah difahami, tanpa kekeliruan atau pengulangan yang tidak perlu. Jadi, ia adalah sejauh mana sesuatu penulisan dapat menyampaikan mesej atau hujah utama dengan jelas, tersusun dan mudah difahami oleh pembaca. Dalam erti kata lain, apabila kita membaca sesuatu artikel, kita boleh terus tangkap apa yang penulis ingin sampaikan tanpa rasa keliru, berbelit ataupun hilang arah. Biasanya, kejelasan idea ni dia akan bergantung pada 3 perkara utama, iaitu susunan isi yang logik, penggunaan bahasa yang tepat dan bukti yang menyokong hujah. Yang pertama, idea utama disampaikan dengan jelas serta disokong oleh data kajian. Apabila kita lihat pada artikel ini, penulis sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana gejala sosial berlaku dalam kalangan mahasiswa dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkara tersebut. Pada permulaan,
di bahagian abstrak dan pengenalan, kita boleh lihat tujuan kajian itu sangat jelas, iaitu ingin mengenal pasti punca dan juga peranan pensyarah dalam menangani isu ini. Penulis telah memecahkan idea besar kepada beberapa subfaktor, contohnya didikan agama, pengaruh ibu bapa dan rakan sebaya, pengaruh internet serta cara pelajar mengisi masa lapang. Jadi setiap faktor itu dijelaskan satu persatu supaya pembaca lebih senang untuk memahami aliran pemikiran penulis ini. Selain itu, artikel ini juga disokong oleh data kajian di mana penulis menggunakan borang soal selidik dengan skala Likert dan hasilnya ditunjukkan dalam bentuk jadual nilai min. Jadi apabila penulis memberitahu, contohnya didikan agama penting dalam membentuk tingkah laku pelajar, terbukti memang ada data yang menunjukkan nilai min tinggi untuk faktor itu. Jadi, ini telah membuktikan idea utama penulis bukan sekadar pendapat semata-mata, tetapi mempunyai bukti yang kukuh daripada kajian yang sebenar. Yang kedua, bahasa yang digunakan bersifat akademik dan formal, tetapi namun masih mudah difahami. Dari segi bahasa pula, kita dapat lihat gaya penulisan artikel ini agak memang nampak formal dan akademik. Penulis menggunakan istilah seperti responden, faktor pendorong, analisis deskriptif. Semua tu memang kebiasaannya ditulis dalam penulisan kajian. Tetapi yang menariknya, ayat penulis ini tidak terlalu berat dan membuatkan pembaca biasa boleh memahami kerana ayatnya yang tersusun, tidak terlalu panjang dan contoh yang diberi pun logik dengan kehidupan mahasiswa. Struktur penulisan juga mengikut format akademik yang betul, iaitu mempunyai abstrak, pengenalan, penyataan masalah, kaedah kajian, keputusan dan juga perbincangan. Jadi, pembaca boleh mengikuti jalan fikir penulis daripada permulaan sehingga habis tanpa rasa keliru. Selain itu, penggunaan jadual dan nilai min juga sangat membantu untuk memberi kejelasan visual kepada pembaca. Maksudnya di sini, pembaca boleh lihat sendiri bukti tanpa perlu membaca perenggan yang panjang-panjang. Baiklah, kita beransur kepada yang ketiga. Terdapat sedikit pengulangan idea pada bahagian perbincangan. Walaupun artikel ini jelas dari segi penyampaian idea, tetapi terdapat sedikit kelemahan dari segi pengulangan isi. Dalam bahagian perbincangan, penulis kadang-kadang mengulang penjelasan yang sama untuk setiap faktor. Sebagai contoh, apabila penulis menyebut tentang pengaruh ibu bapa, selepas itu pada pengaruh rakan sebaya pun hampir mempunyai ayat yang sama, tetapi hanya ditukar sedikit contoh. Jadi perenggan itu sebenarnya boleh diringkaskan supaya lebih padat dan tidak berulang. Di samping itu, kadang-kadang penulis mengulangi keputusan nilai min tanpa menambahkan huraian yang baru. Sepatutnya, apabila sudah mempunyai keputusan, penulis boleh menyambung dengan analisis yang lebih mendalam. Contohnya, kaitan antara dua faktor atau sebab kenapa sesuatu faktor itu lebih tinggi atau lebih rendah. Tetapi, walaupun terdapat pengulangan, isi penulis ini masih mudah difahami. Cuma kalau diringkaskan sedikit, artikel ini akan menjadi lebih padat dan mesej penulis kepada pembaca lebih sampai. Rumusan kejelasan idea adalah penulis jelas dalam menyampaikan idea utama dan disokong dengan data kajian yang kukuh. Bahasa yang digunakan juga formal dan mudah difahami oleh pembaca. Dan akhir sekali, terdapat sedikit pengulangan idea
tetapi boleh diringkaskan agar isi padat dan tidak berulang. Baik, seterusnya adalah struktur penulisan. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, kita perlu memahami bahawa struktur penulisan akademik ini bermaksud susunan atau kerangka sistematik yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu tulisan ilmiah supaya isi kandungan menjadi lebih tersusun, jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang struktur penulisan bagi artikel yang kami analisis ini. Secara keseluruhannya, artikel ini telah disusun dengan struktur akademik yang lengkap dan teratur. Terdiri daripada 6 bahagian utama iaitu pengenalan, penyataan masalah, faktor-faktor gejala sosial, kaedah kajian, keputusan dan perbincangan serta kesimpulan. Ini contoh yang diagihkan, struktur penulisan yang diagihkan dalam artikel yang kami analisis. Dan seterusnya, yang pertama adalah pengenalan. Bahagian pengenalan artikel ini berfungsi untuk memperkenalkan topik kajian iaitu gejala sosial dalam kalangan remaja di Malaysia. Penulis menerangkan maksud gejala sosial secara umum disertai dengan contoh seperti penyalahgunaan dadah, ponteng sekolah dan juga pergaulan bebas dan juga jenayah remaja. Selain itu, pengenalan ini juga telah memaparkan latar belakang isu iaitu bagaimanakah gejala sosial ini semakin meningkat saban tahun walaupun pelbagai langkah pencegahan telah diambil dan dijalankan oleh pihak berkuasa. Pengenalan ini juga turut membangkitkan kesedaran masyarakat iaitu pembaca bahawa fenomena ini merupakan masalah yang serius yang boleh menggugat keharmonian masyarakat dan masa depan negara kita. Yang kedua pula iaitu penyataan masalah. Bahagian ini menjelaskan tentang jurang pengetahuan yang menjadi sebab utama kajian ini telah dilakukan. Penulis telah menyatakan bahawa walaupun banyak kajian telah membincangkan tentang gejala sosial ini, namun masih kurang kajian yang telah meneliti faktor-faktor dalaman dan juga faktor-faktor luaran secara menyeluruh, khususnya dalam konteks remaja Malaysia. Penyataan masalah ini juga secara tersirat telah mengemukakan persoalan kajian seperti apakah punca utama gejala sosial dalam kalangan remaja dan bagaimanakah faktor-faktor ini saling berkait dalam mempengaruhi tingkah laku remaja. Dan seterusnya, yang ketiga pula, bahagian faktor-faktor gejala sosial ini telah menjadi bahagian teras artikel ini. Penulis menghuraikan beberapa faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan gejala sosial, terutamanya agama, iaitu kelemahan pegangan agama dan nilai moral menyebabkan remaja gagal untuk membezakan antara mana yang baik dan buruk. Seterusnya, hubungan antara pelajar dan ibu bapa dan rakan sebaya. Pengaruh kumpulan rakan yang negatif serta kurangnya perhatian dan kasih sayang daripada keluarga akan menyebabkan remaja mencari keseronokan di luar kawalan. Yang ketiga, pengaruh internet. Apabila mereka didedahkan kepada kandungan yang tidak sihat seperti budaya hedonisme, bahasa kasar dan maklumat palsu, ini memberi kesan kepada pembentukan nilai mereka dan tingkah laku remaja. Yang akhir sekali adalah masa lapang pelajar. Remaja yang kurang aktif melakukan aktiviti berfaedah lebih mudah terlibat dalam aktiviti yang tidak bermoral kerana masa terluang mereka tidak dimanfaatkan dengan baik. Setiap faktor ini telah pun disokong oleh rujukan akademik dan kajian terdahulu. Menjadikan bahagian ini kukuh dari segi ilmiah, penulis juga turut menunjukkan bahawa hubungan antara faktor-faktor ini menandakan penulisan mereka bersifat analitikal dan bukan sekadar deskriptif semata-mata. Dan seterusnya, yang keempat adalah kaedah kajian. Dalam artikel ini, penulis menggunakan kaedah kualitatif berbentuk analisis literatur, iaitu
mengumpul dan meneliti dapatan daripada kajian lepas untuk membina sintesis yang baharu. Walaupun tiada data lapangan yang dikumpul dalam artikel ini tetap dianggap sahih kerana ia berdasarkan rujukan ilmiah yang diambil daripada jurnal, tesis dan laporan rasmi yang telah dipercayai. Bahagian ini telah pun menunjukkan keupayaan penulis untuk menggabungkan pelbagai sumber untuk membina hujah yang menyeluruh dan berasas. Nombor 5 iaitu keputusan dan perbincangan. Dalam bahagian ini, penulis menghimpunkan dapatan-dapatan daripada kajian lepas dan membincangkannya secara analitikal. Penulis juga menegaskan bahawa faktor keluarga dan faktor rakan sebaya adalah penyumbang paling besar kepada peningkatan gejala sosial ini. Namun, faktor lain seperti media dan kelemahan didikan agama turut memainkan peranan yang penting. Perbincangan ini juga telah mengaitkan dengan konteks semasa masyarakat Malaysia, menjadikannya lebih relevan dan bermakna. Setiap isu yang dibincangkan adalah secara seimbang dan disertakan dengan kesimpulan kecil untuk mengukuhkan hujah. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Bahagian akhir dalam artikel ini telah merumuskan keseluruhan perbincangan dengan menekankan bahawa gejala sosial merupakan tanggungjawab kita bersama, iaitu keluarga, sekolah, masyarakat dan kerajaan juga perlu mengambil inisiatif untuk memainkan peranan masing-masing dalam membendung gejala sosial ini. Penulis juga menyeru supaya pendidikan moral, agama dan nilai murni diterapkan sejak di bangku sekolah lagi, membentuk jati diri remaja yang kukuh dan berakhlak. Kesimpulan ini ringkas tetapi padat dan berjaya mengikat semula keseluruhan isi artikel dan menegaskan mesej utama penulisan. Rumusan struktur penulisan ini secara keseluruhannya, struktur penulisan artikel ini adalah secara tersusun mengikut format akademik yang standard, bermula daripada pengenalan isu, penjelasan masalah, huraian faktor, kaedah kajian, perbincangan dapatan dan juga akhirnya kesimpulan. Sekarang kita masuk kepada pengertian rujukan. Rujukan adalah hubungan antara kata atau frasa dengan unsur lain dalam wacana yang menjadi acuannya. Dengan kata lain, rujukan digunakan agar kalimat tidak berulang-ulang menyebut kata yang sama tetapi makna yang tetap jelas. Sekarang kita masuk kepada analisis penggunaan rujukan. Dari aspek penggunaan rujukan, penulis menunjukkan usaha yang baik dalam mengumpul sumber yang pelbagai. Artikel ini menggabungkan buku akademik, artikel jurnal, laporan media tempatan dan dokumen rasmi. Kepelbagaian sumber ini memperlihatkan kesungguhan penulis untuk mendapatkan maklumat daripada pelbagai sudut bagi menyokong hujah mereka. Yang kedua, dari segi kesesuaian dengan topik. Kebanyakan rujukan yang digunakan berkait rapat dengan topik kajian iaitu jejala sosial dan tingkah laku mahasiswa. Namun begitu, banyak sumber yang digunakan agak lama dan tidak dikemas kini. Kebanyakan diterbitkan pada tahun awal 2000-an. Kekurangan rujukan terkini menyebabkan artikel ini kurang mencerminkan realiti semasa mahasiswa dalam era media sosial dan teknologi moden. Yang ketiga iaitu kekuatan rujukan, kekuatan sumber dalam rujukan. Dalam artikel ini ialah penggunaan yang sesuai dengan konteks tempatan. Penulis menggunakan kajian yang dijalankan di Malaysia yang menjadikan dapatan kajian lebih relevan dengan situasi mahasiswa universiti tempatan. Namun begitu, kelemahannya ialah kurangnya penggunaan rujukan antarabangsa yang boleh memberi pandangan global dan perbandingan yang lebih luas terhadap isu jejala sosial. Dari segi sumber, sebagai rujukan berasal daripada laporan media dari Utusan Malaysia dan berita harian. Walaupun sumber ini membantu memberi gambaran semasa, ia tidak cukup kuat untuk
tidak cukup kuat dari segi nilai akademik kerana tidak berasaskan penyelidikan ilmiah. Penulis seharusnya mengutamakan sumber jurnal berwasit atau hasil penyelidikan akademik bagi memastikan ketepatan dan kredibiliti maklumat. Hubungan antara rujukan dan dapatan kajian pula agak sederhana. Rujukan digunakan untuk menyokong hasil dapatan, tetapi penulis tidak banyak membandingkan dengan kajian terdahulu. Misalnya, apabila dapatan menunjukkan pengaruh rakan sebaya sebagai faktor utama, penulis tidak menunjukkan sama ada dapatan ini sejajar atau bertentangan dengan hasil penyelidikan lain. Jika penulis menambahkan perbandingan sebegini, kualiti analisis akan meningkat dan menunjukkan nilai sumbangan kajian dengan lebih jelas. Yang keenam adalah dari segi ketepatan format dan gaya. Penulis menggunakan gaya yang hampir merupai gaya APA, namun masih terdapat beberapa kesilapan teknikal. Ada rujukan yang tidak lengkap dari segi tahun, penerbit dan halaman. Susunan dalam senarai rujukan tidak sepenuhnya mengikut objek. Dalam penulisan akademik, ketepatan gaya dan format rujukan merupakan aspek penting kerana ia mencerminkan tahap profesionalisme penulis. Yang ketujuh adalah cadangan penambahbaikan. Penulis disarankan menambah rujukan terkini dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini menggunakan teori sosial seperti social learning theory serta membandingkan dapatan dengan kajian antarabangsa. Pendekatan ini akan membantu mengukuhkan hujah dan meningkatkan nilai akademik artikel. Yang ke-8 adalah rumusan penggunaan rujukan. Dalam artikel ini boleh dianggap memadai tetapi belum mencapai tahap optimum. Penulis berjaya menggunakan sumber untuk menyokong kajian, tetapi aspek kemaskini, teori dan perbandingan masih perlu dipertingkat. Dengan menambah rujukan terkini seperti memperkemas gaya APA, artikel ini berpotensi menjadi rujukan yang berwibawa dalam bidang kajian sosial dan pendidikan. Baiklah, sebagai rumusan keseluruhan bagi analisis artikel gejala sosial di kalangan mahasiswa universiti, saya boleh katakan bahawa artikel ini menunjukkan keutuhan wacana dan struktur penulisan yang sangat baik. Daripada bahagian abstrak sampailah ke bahagian penutup, penulis menyusun isi secara tersusun dan mudah diikuti. Setiap bahagian mempunyai fungsi-fungsi yang jelas seperti pengenalan, menerangkan isu, kaedah, menjelaskan cara data dikumpul dan perbincangan pula menghuraikan dapatan dengan teratur. Struktur ini membantu pembaca memahami aliran pemikiran penulis tanpa rasa keliru. Dari segi penyampaian idea pula, artikel ini memang jelas dan padat. Idea utama tentang punca-punca berlakunya gejala sosial dalam kalangan mahasiswa disampaikan dengan baik dan disokong oleh data empirikal. Maksudnya, di sini hujah penulis bukan sekadar pendapat, tetapi datang dengan bukti yang daripada soal selidik dan analisis data sebenar. Jadual dan nilai min yang ditunjukkan dalam hasil kajian juga membantu pembaca nampak dengan lebih jelas kedudukan setiap faktor, contohnya pengaruh agama, ibu bapa, rakan sebaya dan juga internet. Jadi, setiap dapatan itu memang ada asas yang kukuh dan bukan dibuat secara andaian. Walaupun artikel ini terdapat beberapa kelemahan kecil seperti pengulangan isi dalam bahagian perbincangan dan juga kekurangan analisis yang mendalam antara faktor, secara keseluruhannya penulisan ini tetap boleh dianggap sebagai satu contoh penulisan akademik yang beretika, tersusun dan bernilai ilmiah. Jadi, di sini penulis berjaya mengekalkan nada formal, menggunakan bahasa akademik yang sesuai dan mengelakkan unsur berat sebelah. Ini telah menunjukkan tahap
kesedaran akademik yang tinggi dan sikap profesionalism dalam penulisan. Daripada analisis ini, kami sebagai guru pelatih dapat memahami bahawa dalam penulisan akademik, penyusunan hujah dan etika penulisan sangatlah penting. Apabila kita menulis dengan struktur yang teratur dan hujah yang disokong oleh bukti, pembaca bukan sahaja mudah faham tetapi juga yakin dengan hasil yang ingin kita sampaikan. Sebagai bakal pendidik, kemahiran ini sangatlah berguna. Bukan sahaja untuk menulis laporan ataupun kajian, tetapi juga untuk melatih pelajar berfikir secara kritikal dan beretika dalam menyampaikan idea mereka. Jadi, keseluruhannya, artikel ini bukanlah sekadar membincangkan gejala sosial, tetapi juga menjadi contoh yang baik bagaimana penulisan akademik yang jelas dan tersusun boleh memberi kesan positif kepada pembaca dan juga dunia pendidikan. Sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.